Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dikasihi para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, kita masih lagi dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan yang paling besarnya ialah kita dalam naungan nikmat iman dan Islam, dalam meletakkan kita semua pada kedudukan yang jelas matlamat dan kewujudan kita di alam dunia, untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah, tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah, dan tanggungjawab kita sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita pada saat ini sebagaimana sedia maklum sedang berhadapan dengan cabaran dan ujian yang besar. Iaitulah kita sedang diuji dengan wabak penyakit dinamakan COVID-19. Bahkan ianya suatu ujian bukan bersifat dalam negara kita sahaja, tetapi juga merangkumi seluruh dunia pada hari ini. Di sini menunjukkan besarnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan makhluk yang kecil ini, makhluk yang tak nampak ini, dapat menundukkan keegoan manusia, dapat merendahkan angkuh manusia. Khususnya contoh kuasa besar dunia yang ada pada hari ini, Amerika, China, Rusia dan sebagainya. Sehebat teknologi, kepandaian, keilmuan, kecanggihan, apa yang mereka kecapi pun tak mampu untuk menangani dan berhadapan dengan tentera Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Baik, saya tidak mahu memanjangkan berkenaan dengan COVID-19 ini secara pendetailan, tetapi saya nak beritahu di sini ialah ini mengingatkan kepada kita semua supaya kita mengenali siapakah diri kita sebenarnya. Kita adalah hamba dan makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah pasti tanggungjawab kita mesti mengabdikan diri, mesti meletakkan ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merangkumi seluruh aspek kehidupan kita, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, daripada kehidupan kita secara individu, keluarga, masyarakat dan negara. Namun kita semua pada hari ini, di saat melalui keadaan dan suasana pada hari ini, saya teringat kepada satu hadis Nabi SAW dalam meletakkan kelebihan dan kedudukan 7 golongan manusia pada hari akhirat kelak, yang mendapat naungan dan perlindungan Allah, yang mana tiada naungan dan perlindungan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua sedia maklum dan mengetahui bahawa kita hidup di alam dunia ini kehidupan yang tidak kekal. Kita semua akan mati pada masa dan hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun setelah kematian, kita tidak berakhir begitu sahaja. Kita semua akan pergi ke alam yang kedua, yang dinamakan alam akhirat. Namun alam akhirat inilah alam yang sebenarnya kehidupan kita. Iaitulah kita akan dibangkitkan dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan pencipta Allah Azza wa Jalla. Namun dalam pertemuan itulah, dalam manusia yang ramai ini, diciptakan Allah Ta'ala kepelbagaian bangsa, kepelbagaian warna kulit dan sebagainya. Namun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan rupa paras, bukan kepada fizikal, bukan kepada luarannya, tetapi Allah melihat kepada apa dia di sebalik dalam diri manusia itu, dinamakan iman, yang terbina melalui amal. Maka hari ini kita nak mengambil satu ruang sama-sama kita bermuhasabah, yang mana Nabi telah meletakkan satu jaminan. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari akhirat kelak, yang disebut oleh Rasulullah, sab'atun
yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqa bil masjid wa rajulani tahaban fillah aw ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun إذا دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل إذا تصدق بصدقة فأخفاها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل إذا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Yang bermaksud 7 golongan yang mendapat perlindungan dan naungan Allah pada hari akhirat kelak, pada saat tiada naungan dan perlindungan melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang layak memberinya. Yang pertama ialah pemimpin yang adil. Yang kedua ialah pemuda yang aktif beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah golongan lelaki yang hatinya terikat dengan masjid, dengan rumah Allah. Yang keempat ialah golongan yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima ialah golongan lelaki yang diajak oleh perempuan yang cantik rupawan, lalu dia menyatakan ini akhafullah, sedangkan dia berpeluang untuk ke arah yang demikian, yakni berzina dengan perempuan tersebut, tetapi dia mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku takutkan Allah. Yang keenam ialah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Golongan lelaki, golongan manusia yang bersedekah, yang dihulurkan tangan kanannya, maka tangan kirinya tak nampak, yakni menunjukkan keikhlasannya dalam bersedekah, berinfak dan sebagainya. Dan yang ketujuh ialah golongan yang bersendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala, khususnya 2/3 malam ataupun di waktu keheningan, kesunyian, dia menghadap Allah Ta'ala dan ingatkan dan melihat serta mengenangkan kebesaran dan keagungan Allah, lalu mengalir air matanya, menangis takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 7 golongan yang Nabi jamin akan mendapat perlindungan dan naungan Allah pada hari akhirat kelak, yang mana kita semua pada hari akhirat kelak akan menunggu giliran kita untuk dibicarakan Allah. Di saat menunggu giliran itu, kadang kita pelbagai situasi. Yang pentingnya ialah kita dalam keadaan tidak ada seorang benan pun pada jasad kita, dan kita berada pada kedudukan yang masing-masing berdasarkan amal masing-masing. Ada golongan yang berada pada Yaumul Mahsyar ini sedang menunggu giliran untuk dibicarakan pada kedudukan yang matahari secengkar di kepala, dan menunjukkan takut dan cemasnya, peluhnya, sehingga ada yang paras buku lali, ada peluh yang paras lutut, ada yang peluh paras pinggangnya, ada peluh yang paras dadanya, dan ada peluh mereka yang menenggelamkan diri mereka, menunjukkan kecemasan ataupun keresahan mereka di saat menunggu giliran untuk dibicarakan Allah di samping matahari yang panas, yang sedang terpacak di kepala mereka sejengkal. Ada riwayat ada yang menyatakannya. Namun 7 golongan yang kita baca tadi terselamat daripada ujian tersebut, terselamat daripada ancaman tersebut. Maka bagaimanakah nak terbentuknya 7 golongan tadi? Sudah pasti sebenarnya ada prosesnya, ada dia punya tempohnya, gerak kerjanya untuk membina ke arah yang demikian. Namun apa kaitannya dengan keadaan kita hari ini, khususnya kita sedang dilanda COVID-19? Saya melihat pada sudut hikmah yang besarnya ialah dia proses ke arah membentuk masyarakat madani rabbani, yang mana kandungan masyarakat madani rabbani itu mesti ada 7 golongan yang disebut oleh Nabi SAW itu tadi. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang aktif beribadah kepada Allah. Yang ketiga ialah 2 golongan yang terikat hati dengan masjid, dengan rumah Allah, dan golongan yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Golongan yang diajak perempuan, pemuda khususnya, ataupun golongan lelaki yang khususnya, yang diajak dan berpeluang untuk berzina dengan perempuan, lalu dia mengatakan ini akhafullah, aku takutkan Allah. Dan golongan yang keenam yang berinfak, bersedekah, berderma, ikhlas kerana Allah,
tidak mengharapkan sanjungan pujian manusia, maka dia termasuk golongan yang mendapat naungan Allah. Dan yang ketujuh ialah golongan yang berzikir, golongan yang bersendirian dalam keheningan, dalam kesunyian malam dan juga kesunyian keadaannya dengan bersama menghadap Allah Ta'ala ini, lalu mengalir air matanya, takutkan Allah dan gerun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini proses yang dinamakan untuk ini adalah 7 golongan yang perlu ada proses untuk membentuk dan melahirkan 7 golongan tersebut. Dan saya melihat, pengamatan saya, hikmahnya ialah bila COVID-19 melanda dunia pada hari ini dan negara kita khususnya, ia proses ke arah untuk membentuk generasi yang disebut oleh Nabi SAW tadi, ataupun golongan yang disebut oleh Rasulullah tadi, golongan pemimpin yang adil. Kita melihat hari ini, bila mana berlaku perkara ini, dengan adanya anugerah Allah, kerajaan baru, pemerintah yang baru, yang ada gabung jaling ulama dan umaranya, alhamdulillah, melihat kepada perjalanan yang begitu menenangkan kita. Walaupun kita cemas dengan kehadiran virus COVID-19 ni yang memberi kesan yang buruk, boleh menghilangkan nyawa dan sebagainya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita dapat melihat skim-skim yang diperkenalkan oleh pemerintah dan kerajaan pada hari ini cukup memberi suatu gambaran bagaimana memenuhi ciri-ciri pemimpin yang adil, pemimpin yang ke arah melaksanakan keadilan dalam mentadbir dan memerintah dalam perjalanannya. Dan begitulah melahirkan generasi pemuda yang aktif beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan melihat sebelum ni kita berada pada kedudukan khususnya anak muda yang terlibat dengan budaya hedonism, budaya hiburan yang tanpa sempadan melampaui batas. Dengan adanya ujian daripada Allah Ta'ala ini menjadi suatu hikmah. Anak-anak muda dikuarantinkan dan mereka lebih cenderung untuk mencari inisiatif mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana ancaman kelab-kelab malam, pusat-pusat berkumpul, bersosial untuk berhibur dan sebagainya sudah pun tidak beroperasi pada hari ini. Ini menjadi satu peluang, opportunity untuk membentuk dan membina para pemuda ke arah apa dia? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Maka ini satu proses membentuk masyarakat ataupun pemuda yang aktif beribadat kepada Allah Ta'ala. Yang mana kalau kita nak huraikan satu persatu mungkin memakan masa yang panjang, tapi saya nak ringkaskan di sini ialah kita nak nampak bahawa 7 golongan yang disebut oleh Nabi SAW ini, maka adalah golongan yang selamat pada hari akhirat. Kita punya matlamat hidup beribadah kepada Allah, melaksanakan titah perintah Allah untuk mencapai redanya yang membawa kita kepada rizal. Hasil apa dia? Termasuk apa yang dijaminkan oleh Rasulullah tadi. Itulah pada hari akhirat, yaumul mahsyar, kita sedang berhimpun menunggu giliran untuk dibicarakan Allah Ta'ala, maka kita sudah berada pada kedudukan yang selamat. Pada kedudukan yang selamat. Bukan hanya kita nak selamat di dunia saja, kita nak juga selamat pada hari akhirat. Itulah dengan berbekalkan iman dan amal. Maka 7 golongan yang disebut oleh Rasulullah tadi, sudah pasti mereka ini mengecapi nikmat iman, mengecapi nikmat ketakwaan. Maka proses mencapai ke arah yang demikian ialah termasuklah kita bebaskan diri kita daripada apa? Ancaman-ancaman yang melekakan kita, yang melalaikan kita. Yang kita lihat pada sebelum ini, sebelum COVID-19 melanda kita, kita tengok kehidupan masyarakat kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu jauh terpalit dengan cabaran-cabaran, ujian-ujian keimanan. Adanya kelab-kelab malam, adanya bertebarannya perkara yang memabukkan, arak, pil khayal, dadah dan sebagainya. Namun bila berlaku keadaan yang kita lihat hari ini, PKP khususnya, kawalan pergerakan ini, sedikit sebanyak memberi suatu kesan ke arah pembentukan dan juga proses untuk melahirkan generasi yang disebut oleh Nabi SAW itu tadi. Yang mana bila kita sedia maklum, manusia ni lumrahnya apa? Bila ditimpa sakit, ditimpa kesulitan, ditimpa kepayahan, ditimpa sesuatu yang tak menyenangkan diri mereka, bagi mereka yang ada secebis iman dalam hati mereka, mereka akan kembali kepada Allah. Itu lazim.
Namun tanpa kita nafikan, ada masih wujud golongan yang mana mereka ni walaupun dilanda kesulitan, kepayahan, tapi sikap mereka asyik apa dia? Tuduh, salahkan itu, salahkan ini saja. Ini menandakan dia ada penyakit iman. Penyakit iman ni tak ada jual ubatnya di farmasi, di klinik, di hospital. Ubatnya ialah dengan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis, kembali kepada peringatan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Melembutkan jiwanya yang keras, sudah terpalit begitu dahsyat dengan ujian-ujian kelalaian yang dicanangkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun saya meletakkan dan mengamati bahawa dengan melihat apa yang situasi yang kita lalui pada hari ini, ke arah membentuk masyarakat madani rabbani, proses ke arah membentuk masyarakat madani rabbani. Bagaimana? Dengan kita melihat balik 7 golongan manusia yang Nabi letakkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan mereka pada hari akhirat. Itulah golongan yang 7 yang kita nyatakan tadi. Pemimpin yang adil, pemuda yang beribadat kepada Allah Ta'ala, 2 orang bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala, 2 golongan yang hati terikat dengan masjid, yang mana yang kelima, golongan yang diajak pemuda ataupun lelaki yang diajak berzina, lalu dia takutkan Allah walaupun peluang keemasan ada padanya untuk melaksanakan zina itu. Yang keenam, yang bersedekah, berinfak kerana Allah, yang sehingga tangan kanan yang dihulurkan itu tak kelihatan dan tak diketahui oleh tangan kirinya. Dan yang ketujuh ialah golongan yang mencari ruang untuk bersendirian, berseorangan, memikir kebesaran Allah, melihat dan menginsafi dirinya di atas kesilapan-kesilapan yang dilakukannya. Makinlah antara proses untuk membentuk 7 golongan tersebut, bersesuaianlah kita sedang dikuarantinkan pada hari ini di rumah kita masing-masing. Walaupun tidak dikuarantinkan secara total, maksudnya apa? Kita masih lagi boleh bergerak untuk memenuhi keperluan-keperluan asas kita. Namun dalam masa yang sama, inilah peluang keemasan. Kalau selama ni mereka yang sibuk dengan pekerjaan, inilah masa yang ada di rumah kita untuk membaca Quran, untuk berzikir, untuk beristighfar, untuk menghidupkan dan mendidik anak-anak kita khususnya untuk merasai nikmat solat berjemaah dan sebagainya. Alangkah indahnya kita pula pada saat ini, cabaran kita pula nak masuk Ramadan dalam keadaan kita belum ketentuan lagi. Mungkin Ramadan secara penuhnya pada tahun ini takkan sebagaimana Ramadan-Ramadan yang lalu, yang mana kita tak mampu untuk solat berjemaah dan hidupkan suasana secara masyarakat. Kita hidupkan secara di rumah kita masing-masing. Namun kita masih ada peluang beribadah kepada Allah dalam keadaan keselamatan, dalam keadaan kesejahteraan. Bahkan saya menganggap ini satu peluang untuk kita jadikan Ramadan pada tahun ini dengan nilai ibadah yang lebih berkualiti dan lebih baik berbanding Ramadan yang lalu. Sebabnya ancaman bazar Ramadan pun tidak berlaku. Saya tak salahkan bazar Ramadan. Kita nak ambil pedoman bazar Ramadan ini apabila perjalanannya, khususnya suasananya, walaupun berpuasa, kita tengok masyarakat orang Islam kita ada yang masih jahil, yang tak faham. Berpuasa tapi mendedahkan aurat. Berpuasa bersentuhan lelaki dan perempuan. Berpuasa masih lagi mengundang tarikan godaan kepada kaum lelaki, khususnya di kalangan perempuan yang menzahirkan aurat-aurat mereka. Namun puasa hanya dapat lapar dan dahaga saja, sia-sia saja. Namun dengan adanya suasana keadaan pada hari ini, proses untuk pembentukan 7 golongan manusia yang disebut oleh Rasulullah tadi, yang mana di hari akhirat mendapat jaminan keselamatan dan naungan daripada Allah Ta'ala, maka kita di dunia pun juga nak kepada naungan dan keselamatan daripada Allah Ta'ala, dan kita mesti penuhi syarat-syarat dan kriterianya. Syarat dan kriterianya ke arah 7 golongan yang disebut oleh Rasulullah tadi kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan usaha dan juga dengan gerak kerja yang kita lakukan ini dapat memberi satu kesan yang besar kepada pembentukan masyarakat madani rabbani, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengitu sedikit peringatan dan muhasabah bersama
untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan penzahiran, keikhlasan amal-amal soleh yang kita usahakan ini dapat mempercepatkan proses rahmat Allah dan keampunannya kepada kita semua untuk diselesaikan COVID-19 atau wabak penyakit berjangkit yang membahayakan kita semua ini, kepada kembali kita kepada keadaan asal kita yang selama ini, dalam situasi bebas bergerak, bekerja, mencari rezeki dan sebagainya, dan melaksanakan aktiviti harian kita dengan kembali memenuhi sempadan dan batas Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan saya rasa itulah sekadarnya untuk sesi ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita semua dirahmati, diampuni dan juga dijauhkan daripada sebarang bentuk ancaman, kemudaratan dan bahaya ke atas kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Qawiyyu ya Aziz, ya Fattahu ya Alim, ya Shafi ya Kafi, ya Malika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua kami ya Allah. Peliharalah mereka ya Allah sebagaimana mereka memelihara kami waktu kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk dan inayah-Mu kepada kami ya Allah, agar kami berada pada jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai ya Allah. Itulah jalan para Nabi, para orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang menegakkan kebenaran, dan orang yang syahid dalam menyatakan dan menegakkan kebenaran ya Allah. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami ini. Ya Allah, rahmatilah kehidupan kami ini, dan suburkanlah diri kami dengan keimanan dan ketakwaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah dan peliharalah kami daripada wabak penyakit yang berbahaya ini, dan hindarkanlah kami daripada sebarang kemudaratan dan kecelakaan ke atas kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ini sebagai satu titik kesedaran untuk kami, supaya kami lebih yakin dan supaya kami lebih bertakwa kepada-Mu ya Allah. Dengan adanya ujian-ujian yang sebegini, menjadikan suatu rahmat untuk kami, menjadikan mereka khususnya yang jauh, yang leka sebelum ini, kembali menghadap-Mu, kembali beriman kepada-Mu dan melihat kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kami ini kepada bulan Ramadan. Berkatilah kehidupan kami ini pada bulan Syaban. Ringankanlah anggota tubuh badan kami ini untuk melaksanakan ketaatan dalam mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah. Dan biarlah kami melalui Ramadan dengan penuh dengan kenikmatan, penghayatan yang mencapai kepada matlamat yang Engkau fardukan ke atas kami, supaya kami termasuk di kalangan hamba-Mu yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kehidupan dunia ini kehidupan yang baik, dan kurniakanlah kehidupan akhirat kami kehidupan yang baik, dan hindarkanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.